Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya. Maka pada subuh ini sekali lagi kita solat subuh berjemaah dan seterusnya kita menyambung dengan pengajian ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan agama kita. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita teruskan lagi tajuk yang kita bincangkan sebelum ini. Baru 2-3 hari je kan, tapi kita sambung baliklah ya. Ini satu pasal dan wajib atas setiap orang yang mukallaf itu, iaitu orang yang akil lagi balik. Itu dia mukallaf. Mukallaf ialah orang yang akil dan balik. Kalau akil saja tak balik, tak jadi. Kalau balik tak akil pun tak jadi. Orang Islam yang akil, yang sihat, sejahtera pemikiran dia dan balik dan cukup umur. Kalau lelaki dah sampai 15 tahun atau perempuan dah datang dia punya tanda-tanda dia. Apa yang wajib mereka lakukan, orang-orang mukallaf ini? Ia tunaikan segala yang diwajibkan dia Allah atasnya. Ia tunaikan segala yang diwajibkan Allah atasnya, seperti sembahyang dan puasa dan haji, zakat dan lainnya. Dan wajib pula ia datangkan dia atas barang yang disuruhnya dengan dia. Ini bahasa dia cantik tuan. Dan wajib pula ia datangkan salat itu, datangkan puasa itu, datangkan zakat itu, datangkan haji itu atas barang yang disuruhnya dengan dia. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajipan tersebut, dengan ia datangkan dengan rukunnya, iaitu dengan mengerjakan semua kewajipan-kewajipan tersebut dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Apa makna rukun tuan? Rukun ni makna dia apa? Penyempurnaan segala sesuatu yang diperintahkan itu, iaitu rukun-rukun ataupun yang wajib-wajib ya. Tapi kalau di segi bahasa Melayu, rukun ni maknanya apa? Rukun ni maknanya tiang. Rukun ni maknanya tiang kalau dalam bahasa Melayu lah. Jadi dulu kalau kita mendirikan rumah mesti ada tiang kan. Tiang itulah yang menjadikan sesebuah rumah itu kokoh dan kuat. Begitu juga dengan solat, haji, puasa, zakat. Ada rukun dia, itulah yang menjadikan amalan tersebut menjadi apa? Menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu segala suku-sukunya. Apa makna suku-sukunya? Suku bidu anda ke? Suku-sukunya, segala bahagian-bahagiannya. Sebenarnya dalam bahasa Arab, dia terjemah ni bahasa Arab ni. Sukunya itu ialah juz'un. Juzuk, bahagian-bahagiannya juzuk. Contohnya tuan, kalau tuan-tuan sujud, nak kena semua dahi ni kena ke pada tempat sujud? Dalam bahasa Arab disebut juz'un, sebahagian daripada dahi itu kena sikit pun cukup. Juzuk dia, sebahagian juzuk. Iaitu segala suku-sukunya, segala bahagian-bahagiannya yang tersusun hakikatnya daripadanya.
Segala bahagian-bahagian rukun itu yang telah pun tersusun, ya, hakikatnya, yang sebenar-benarnya, ya, yang sebenar-benarnya daripadanya. Apa dia? Apa dia hakikatnya yang dah tersusun itu? Seperti niat. Itu yang penting sekali, niat, ya. Baju Rasulullah sebutkan innamal a'malu binniat. Niat ni berapa kali satu hari? Kita pakai baju pun niat kerana Allah. Kita makan pun niat kerana Allah. Baru ni amalan kita tu menjadi ibadah. Kalau tak, kita jadi biasa je tuan-tuan. Pakai baju, pergi kerja hari-hari, naik kereta hari-hari. Apa lagi? Masak hari-hari. Kalau tak diniatkan kerana Allah, dia tak jadi pahala. Jadi banyak perkara yang kita tertinggal, yang kita tak dapat pahala sebab kita tak berniat. Cukuplah kalau kita nak pergi pasar. Masa bila kita niat nak pergi pasar, nak beli barang-barang, ikan, sayur, macam-macam lagi, ya, cili ke apa ke. Cukup niat sekali di rumah. Bukan sampai pasar tu baru kita niat. Nak beli sayur nawai tu haza, nak beli ikan nawai tu, setara itu haza. Tiap-tiap satu nak beli tu semua nak niat. Tak, sekali cukup. Sekali kita cukup untuk kita menjadikan amalan kita itu sebagai ibadah. Jadi ibadah dapat pahala lah. Banyak ibadah yang kita dapat, banyak pahala yang kita dapat. Tetapi banyak pahala yang kita rugi tak dapat. Tapi kalau benda lain kita tak dapat, kita senang cakap, Aisyah lah, tak ada dah berpeluang lah, tak jadilah, tak itu. Tapi kalau ibadah dah apa? Dah benda amalan yang kita tak niat, kita tak pernah cakap macam tu. Allah sayang betul lah, tak ada niat tadi. Ada tak rasa-rasanya? Tak ada niat dah tadi nak masak tadi. Untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak dan sebagainya. Kerana Allah tak ada niat langsung. Sebab dah jadi biasa. Dah jadi biasa, maka dia jadi amalan biasa. Kalau kita niatkan kerana Allah, dia jadi ibadah. Senang dapat pahala ni. Dosa pun senang. Dosa pun senang, pahala pun senang. Jadi di antara dua tu hendaklah kita selalu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa, kita bertaubat. Kalau kita buat amalan baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada hakikat rukun itu? Antaranya daripadanya ialah seperti niat dan takbiratul ihram. Kalau semayang tu takbiratul ihram tu adalah rukun. Allahu Akbar. Berapa panjang Allah tu? Dan berapa panjang Akbar tu? Kalau kita takbiratul ihram lah. Boleh tak panjang-panjang? Allah, ada tak kita pernah dengar orang Allah tu panjang-panjang? Berapa harkat? Kalau mat wajib, kalau mat asli lah 2 harkat je. Paling tinggi 6 harkat. Allahu Akbar. Bar pun ringkas je. Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram tu lah. Takbiratul ihram ikut kadar dia. Dan rukun semayang yang lain, yang satu lagi ialah Fatihah. Ini Fatihah ni berapa lama dah kita belajar dah. Sejak daripada ada anak lagi, kita kalau pergi mengaji di rumah tuan-tuan guru, Fatihah itulah yang kita pelajari dengan bersungguh-sungguh supaya bila kita solat, bila kita solat tidak berlaku kesilapan dalam kita membaca Fatihah bersemayang, ya. Dan dengan syaratnya, pertama bila kita mendirikan solat ataupun perkara-perkara yang difardukan itu, pertama dengan rukunnya, yang kedua dengan syaratnya. Apa syarat? Iaitu apa makna syarat?
Syarat artinya ialah barang yang terhenti atasnya sah ibadah itu. Barang yang terhenti, mana barang yang terhenti atasnya sah ibadah itu. Itu maknanya syarat. Barang yang sahnya satu ibadah itu bergantung kepada dia. Gantung pada syarat tu. Kalau tak cukup syarat, tak sah sembahyang. Cukup syarat, baru sah sembahyang. Apa syarat dia? Pertama ialah air sembahyang. Mestilah sebelum kita sembahyang kita mengambil apa? Mengambil wuduk, air sembahyang. Kalau air sembahyang tak ada, kalau air tak ada, barulah dibolehkan bertayamum. Ya? Air ada, kita tayamum boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kerana ada sakit ke, ada perkara-perkara yang berbahaya ke kita guna air, maka boleh kita gunakan debu tanah. Tetapi yang utamanya bila kita tayamum itu bila kita tak ada air. Berapa lama, berapa jauh air tak ada. Ikut kitab fiqh yang lama dia kata kita cari air di sekeliling kita sepelaungan, dia kata. Kok sorang kecil macam mana? Melaung lepas itu dia terdengar. Sepelaungan ni yang pada huruf, artinya sederhana lah, orang yang sederhana, kuat dia. Ya? Jangan ambil. Orang perempuan melaung kuat tak? Orang perempuan melaung kuat ke menjerit kuat? Menjerit kuat, jerit anak dia tu. Itu bukan nama melaung tu dah. Itu menjerit, ya. Sepelaungan jauhnya. Ya. Itu kalau ikut kadar ilmu fiqh yang dululah. Tapi hari ni kita dah ada apa? Dah ada WhatsApp, dah ada telefon. Berilah saja kawan-kawan yang lebih kurang dalam 10 km pada rumah kita ke 5 km kepada rumah kita. Kita ada air tak? Rumah ada. Ya? Boleh tak saya datang ambil air sembahyang? Pernah buat tak? Boleh tak saya datang rumah ambil wuduk? Rumah saya tak ada air langsung. Kawasan ni semua dah kering air. Kita nak tumpang ambil wuduk, boleh tak? Boleh. Ya? Kalau bab yang lain-lain kita boleh pinjam, kita boleh minta tolong, apa lagi lah bab-bab yang berkaitan dengan ibadah. Itulah yang sangat perlu kita minta pertolongan. Ya? Perlu. Ya? Jadi syarat ini adalah sesuatu yang terhenti atasnya sah ibadah. Ibadah tergantung kepada dia, bergantung kepada syarat. Ya? Seperti air semayang, wuduk dan suci daripada hadas. Berapa hadas nak suci ni? Hadas kecil dan hadas besar. Ya? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau dah ambil hadas besar, kena tak ambil hadas kecil? Kita ada buat hadas besar, dah cover lah hadas kecil. Betul tak? Cover tak? Tapi yang paling afdal sebelum kita ambil hadas besar, kita ambil hadas kecil dulu. Ambil uduk dulu baru hadas besar, mandi junub ke, ya. Dan seterusnya syarat sah semayang ialah suci daripada najis. Kain semayangnya dan lainnya suci daripada najis. Apa makna najis? Selalunya kita beritahu najis maknanya ialah sesuatu kekotoran. Itu yang kita tahu. Tapi kita kena tahu lebih daripada itu. Apa dia najis? Sesuatu yang menghalang sahnya sembahyang seseorang. Ya, kalau kena najis kain kita, ya, sembahyang kita tak sah. Ya, ini najis tu kotor. Ya. Tapi bila kena kat kain, kena kat tikar sembahyang, kena kat baju kita, kena kat seluar kita, kita bawa sembahyang kita tidak sah. Baik itu sebelum kita sembahyang, kita pastikan dulu
kita dalam keadaan bersih daripada najis, ya. Sama ada najis mutawasitah ataupun najis mughallazah, ya. Dan menjauh akan yang membatalkan dia, itu syarat. Jauhkan pada perkara-perkara yang membatalkan solat ataupun fardu-fardu yang lain, sama ada ia pada batin. Yang membatalkan sembahyang sama ada ia pada batin. Apa makna batin? Dalam hati kita, itu batin. Yang orang asli itu ada tak tu batin dia? Apa maksudnya tu batin kalau orang asli? Ketua kampung dia, Tok Batin. Kenapa pula panggil Tok Batin pula? Kenapa tak panggil Tok Ketua? Sebab batin tu adalah perkara yang berkaitan dengan hati di dalam batin. Sesuatu yang dalam lah. Sebab kita ni dijadikan dua. Satu zahir, satu batin. Zahir dan batin. Ada yang zahir, ada yang batin. Sebab itu kita dipanggil jisim. Itu panggil zahir dan batin, Dan hendaklah menjauhkan akan yang membatalkan dia sama ada ia batal seumur sunyi sembahyang daripada khusyuk dan tadarruk. Ini nak kena faham betul-betul tuan-tuan. Sunyi sembahyang kita daripada khusyuk dan tadarruk. Apa makna khusyuk? Khusyuk ni maknanya tak ada fokus, tak ada gangguan. Fokus sembahyang tu. Tapi selalunya kita sembahyang, masa sembahyang tu apa datang? Masa sedang sembahyang tu apa datang? Macam-macam. Khayalan ke, pemikiran kita meninjau yang tempat lain ke. Tak fokus lah. Maknanya tak khusyuk sembahyang kita. Sembahyang ni ingat, apa yang kita ingat? Hutang Kak Alung lah. Ya. Ingat kereta kita rosak apa ni, gearbox rosak lah, macam-macam lagi. Masa sembahyang tu dia datang. Itu tak khusyuk tu lah. Khusyuk sembahyang ni artinya kita tak ingat yang lain, hanya ingat kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak khusyuk? Banyak petua-petua diberi oleh ulama-ulama macam mana nak khusyuk. Antaranya lah, di antara petua ulama ataupun kata-kata ulama, antaranya ialah bila kita solat, setiap kali kita solat, hendaklah kita menumpukan perhatian kita ke tempat sujud. Itu satu. Jangan pandang kat lain. Sebab itu kalau boleh kita sembahyang tu jangan ada di keliling kita, di dinding-dinding rumah kita gambar-gambar apa. Gambar-gambar kita lah. Ataupun gambar-gambar orang lain, gambar-gambar yang menarik minat kita. Jauhkan daripada perhiasan-perhiasan, itu nama nak khusyuk lah, Dan yang paling penting sekali kalau nak khusyuk ialah kita memahamkan apa yang kita baca. Kalau Fatihah tu kita tahu daripada mula sampai habis makna dia. Masa kita baca itulah kita ingatkan, fahamkan makna dia. Jadi kita tak pergilah kat lain. Kita pergi pada mengingatkan makna baca Fatihah, kemudian kita ingatkan makna surah selepas Fatihah tu apa kita baca. Selalunya kita baca pendek ke panjang surah lepas Fatihah? Lepas Fatihah baca apa? Kalau boleh di rumah, bacalah yang sederhana. Senang nak ingat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Fahamkan makna tiap-tiap satu ayat yang kita baca tersebut. Itu cara paling mudah sekali lah. Tapi boleh juga ayat-ayat yang panjang-panjang. Lepas Fatihah baca apa? Baca Yasin. Yasin baca lepas Fatihah. Boleh baca tak? Boleh. Boleh baca Yasin. Tapi ambil masa lama lah. Kalau tak ada kerja lain tak apalah. Hendaklah kita jauhkan yang membatalkan solat kita seperti seumpama sunyi semayang di pokok. Semayang tak khusyuk langsung. Kadang-kadang kita lupa
Daripada mula semayang sampai habis semayang satu pun kita tak tahu kita ni khusyuk ke tak khusyuk. Apa jadi semayang kita tu? Jaga, kita kena jaga dan semayang. Yang keduanya syarat sahnya semayang itu tadarruk. Apa makna tadarruk? Merendah diri. Merendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semayang kita bukan daripada bawah naik ke atas. Semayang kita daripada atas turun ke bawah. Nak menunjukkan tadarruk. Berdiri, lepas tu rukuk, lepas tu sujud, makin ke bawah, makin ke bawah. Sujud tu yang paling rendah sekali lah. Itu maknanya tadarruk, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk manusia ni, kita berdiri tegak, berjalan, maka disuruh salat supaya kita tadarruk, kita merendah diri pada Allah. Haiwan tak payah. Dia memang tadarruk saja haiwan ni. Bila dia makan dia tunduk. Ayam pun juga makan tunduk. Ada ayam berdiri makan, tak ada kan? Tunduk. Bila mencatuk bawah tunduk. Itik pun macam tu juga. Itik angsa yang tinggi tunduk makan. Jerapah yang tinggi itu pun nak makan tunduk. Tanda dia rendah diri pada Allah. Itu nikmat Allah yang dikurniakan pada dia. Walaupun kita tak faham apa yang Allah hendakkan tadarruk daripada haiwan tersebut, tapi haiwan tu melakukannya secara spontan. Dia tak tahu, tetapi itulah PL dia. Itulah kelakuan haiwan bila dia mendapat nikmat Allah, dia tadarruk, merendah diri. Begitu kita juga kita salat, naklah tadarruk, merendah diri pada Allah. Itu yang dalam batin, dalam hati kita. Bila kita salat, hendaklah khusyuk, hendaklah tadarruk. Dan ataupun pada zahir, pada zahir pun juga, hendaklah kita jauhkan daripada perkara yang membatalkan solat kita di segi zahirnya. Contohnya, solat kita batal kalau pada zahirnya kita membuat pergerakan lebih daripada 3 kali berturut-turut. Batallah solat kita di segi zahir. Apa contohnya pergerakan lebih daripada 3 kali? Kaki melangkah lebih 3 kali. Contohnya kita duduk saf di belakang tu, ada saf kosong di depan tu. Ni dalam semayang ni, sedang semayang, terus kita ke depan dan kita berjalan lebih daripada 3 langkah berturut-turut, batal solat kita. Kita nak pergi saf yang awal, tapi kita telah membatalkan solat kita sebab di segi zahirnya kita bergerak lebih daripada 3 kali. Itu contoh. Kalau geleng-geleng macam mana? Lebih tak 3 kali menggeleng-geleng? Ini kalau anggota yang besar, lebih daripada 3 kali batal. Kalau anggota yang kecil, lebih 3 kali tak apa. Tangan, kadang-kadang ada orang ada penyakit tangan, bergerak-gerak je tangan dia. Kadang-kadang sampai 10 kali masa semayang tu. Tak dapat nak dikawal lah. Itu tak batal semayang. Tetapi kalau kita gerak-gerak tangan kita tu kerana bermain-main lah, batal semayang. Kalau keadaan tak terkawal tu lain. Kalau bermain-main tu saja-sajalah main-main. Sedang semayang tu nak main benda lain tak ada. Nak bermain-main dengan jari kita, nak bermain-main dengan hidung kita. Masa itulah kita nak garu hidung kita sampai 20 kali main-main. Itu jadikan solat kita batal. Itu contoh di segi zahir. Solat jadi batal kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat kita, seperti pergerakan yang lebih daripada 3 kali, ataupun kita tertinggal daripada imam lah. Tertinggal berapa rukun,
Kita semayang, ya, sama, muafiq, rukuk tinggal, tinggal, sujud tinggal, duduk antara dua sujud pun tinggal. Sampai 3 kali sampai sujud tinggal, ya, maka duduk antara dua sujud tu kita dah tinggal, maka salat kita jadi batal. Ada soalan tuan? Kemudian itu satu kewajipan masa kita sembahyang. Dan wajib apa? Atasnya menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggalkan dia sesuatu daripadanya, dan wajib atasnya menyuruh akan orang yang dilihatnya meninggalkan dia sesuatu daripadanya. Hendaklah jadi wajib pada kita, wajib, hukumnya wajib pada kita menyuruh, ya, orang-orang Islam yang mukallaf yang meninggalkan solat ni supaya mereka mendirikan solat. Wajib kita suruh. Ya, wajib kita suruh. Yang mukallaf, akil balik, ya, mukallaf. Kalau kita tak suruh, kita biarkan dia tak semayang, ya, sedangkan semua orang lain semayang di masjid. Ini pernah berlaku lah tuan-tuan, ya. Satu masa dululah, ya. Ini tak dapat nak ditegur lah. Sebab apa? Dia orang yang baru lagi. Contohnya masa dalam bulan Ramadan lah. Ini saya buat contoh lah, sebab saya mengalami waktu tu. Selepas menyampaikan sagu hati kepada orang-orang Islam, musannaf apa dia, asnaf, ya, muallaf, orang asli kita faham lah. Dia datang masjid dekat waktu maghrib tu, dia datang masjid, ambil lah sagu hati disampaikan oleh satu undangan, sampaikan sagu hati, datang ambil hadiah, datang ambil. Tapi bila orang salat maghrib, azan maghrib, dia tak naik masjid. Dia duduk tepi masjid tu, duduk kat tangga tu. Jadi tak cukup lah, ya? Duduk kat tangga tu. Siapa yang wajib menyuruh dia naik semayang? Kita lah. Jangan kata imam tak suruh lah, Bilal tak suruh lah, Siak tak suruh lah. Tu orang asli tu 5-6 orang berlungguk kat tepi apa tangga tu. Sagu hati dia ambil tapi tak nak naik. Kena kita bersuara lah, ya. Tugas kita beritahu. Kena wajib tuan-tuan. Jangan dibiarkan, ya. Sebab kita tahu dia dah Islam. Tapi kalau dia baru-baru sangat masuk Islam, mungkin dia tak tahu nak sembahyang. Tapi kalau dia dah lama, dia tak tahu, nampak dia memang ambil hadiah ni, sagu hati ni dia ambil, dia tak tahu. Macam itulah ragam dia, ya. Yang ni wujub kifai. Apa makna wujub kifai? Atas mukallaf yang melihat akan seorang yang meninggal satu daripada yang wajib atasnya, bahawa ia suruh mendatangkan dia. Wajib kifai mana wajib kifai? Wajib kifayah. Akhirnya kalau ada seorang dah suruh tu, yang lain tak payahlah. Cukuplah seorang mewakili yang lain. Macam kita solat jenazah, fardu kifayah, fardu apa? Fardu kifayah. Ada jenazah, seorang dia semayangkan, boleh tak? Sah tak? Semayang seorang, satu jenazah tu disemayangkan oleh seorang sahaja, sah. Sebab semayang jenazah adalah fardu kifayah. Artinya bila seorang saja buat, dia melepaskan orang yang lain pada melakukannya. Tapi perlu kifayah sembahyang jenazah ni adalah sesuatu yang Allah nak tunjukkan lah, ya.
kepada seseorang itu. Contohnya kalau ramai orang yang solatkan jenazah tersebut, itulah tanda-tanda orang tu ahli syurga, tuan-tuan. Contohnya siapa? Imam Hambali. Imam Hambali, orang yang solatkan jenazah aja 350,000 orang. Itu bukan dalam musim haji ya. Bukan dalam musim haji. Musim haji kalau tuan-tuan mati di Mekah, ramai orang minta mati kat Mekah ni. Ya. Orang tua-tua dulu sanggup jual tanah, sanggup jual rumah, sanggup jual harta. Umur dah 75, dia pun pergi Mekah dengan harapan mati di Mekah. Sebab bila mati di Mekah, orang yang sembahyangkan jenazah dia berapa ramai? Berjuta. Kadang-kadang 2 juta, 3 juta, 1 juta orang sembahyang jenazah waktu tu. Ya? Ramai. Kalau Allah izinkan, dapatlah. Kalau Allah tak izinkan, tak dapatlah. Itu sebab perkara mati ni bukannya kita dah tua baru mati. Kadang-kadang anak muda, berapa tahun yang lepas, belum kahwin lagi, muda lagi, dalam 35 ke, dia mati di Mekah. Itu rezeki masing-masing. Rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditentukan oleh umur kita. Oh, saya dah tua ni, insya-Allah saya pergi Mekah umur 75 ni. Sebab tu orang dulu-dulu kalau pergi hantar orang Mekah, menangis-nangis kat pelabuhan tu. Sebab yang pergi tu mak ayah dia semua dah tua-tua, takut tak balik. Yang menangis-menangis ni pula yang tak ada lepas tu. Ayah dia balik, mak dia balik, anak dia di sini dah meninggal. Ini ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Yang pergi balik, yang ada di sini mati dulu daripada yang pergi. Jadi kita, itu yang dikatakan doa tu, tuan-tuan. Ya Allah, matikanlah aku di Mekah. Boleh minta. Seperti Saidina Umar, dia minta mati di mana? Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia minta mati di Madinah. Masa dia di padang Arafah, dia berdoa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku di Madinah dan makam aku berdekatan dengan makam Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Dapat dia. Dapat dia mati di Madinah. Dan dapat dia dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Boleh tak kita dapat macam tu? Boleh. Allah akan kurniakan sekiranya ikhlas dalam amal ibadah kita itu dan ikhlas permohonan kita itu minta mati di Mekah. Ataupun di Madinah. Sebab dua-dua tempat ini ada tempat-tempat yang dipanggil tanah haram. Tanah haram apa dia? Kalau di Mekah tu tidak boleh orang kafir masuk tanah haram. Orang kafir tak boleh pergi duduk di tanah haram tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita pakai perkataan-perkataan yang kita kadang-kadang tak faham. Selalu kat Malaysia dia orang sebut haram jadah. Apa makna haram jadah? Daripada taksi Mekah tu, daripada Masjidil Haram tu nak pergi Jeddah, dia akan sebut apa? Haram jadah, haram Jeddah, haram Jeddah. Daripada tanah haram ke Jeddah, kita pula lain tak bahasa kita. Haram jadah kau ni. Sebenarnya driver taksi tu nak bawa daripada tanah haram, nak bawa orang ke Jeddah. Dia sebutlah haram Jeddah. Kita pun ambil buat balik. Haram jadah.
Salah tu. Ya. Ha. Wajib kifai, wajib kifayah, kita suruh orang yang bila kita lihat atas mukallaf, wajib kifayah di atas orang Islam yang mukallaf bila melihat seseorang yang meninggal sesuatu daripada yang wajib atasnya, bahawa ia suruh mendatangkan dia. Naklah dia suruh buat. Kalau dia nampak orang Islam lain tak lakukan wajiban yang wajib dibuatnya, naklah wajib orang Islam lain mendegurnya. Sebab itu ada hadis Rasulullah sebut, ya, man ra'a minkum mungkaran, siapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran itu, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiruhu biyadihi, hendaklah dia menegurnya ataupun mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' bi lisanihi, kalau dia tak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, dengan kata-katanya. Fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tak mampu, tak kuasa pun tak ada, nak bercakap pun tak berani, hendaklah kita ingkari perkara tersebut di hati kita. Maka kata Rasulullah, zalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Kita mengingkari sesuatu yang kemungkaran depan mata kita, kita tak mampu nak menegahnya, hanya dalam hati kita, ya, tak suka, maka itulah iman yang paling lemah sekali. Kita boleh ukur lah iman kita, ya, boleh ukur iman kita, kuat ke lemah, ya. Atau ia lihat mendatangkan dia dengan dia atas bukan jalan yang disuruh. Okay. Kalau kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh Islam yang mukallaf yang lain dengan jalan yang bukan disuruh, apa contohnya tuan? Kita tak boleh tegur. Pernah kita lihat kan? Dalam YouTube lah, kita lihat dalam YouTube, nak tegur macam mana, ya. Sembahyang tarawih 20 rakaat, seminit 2 minit je. Sembahyang tarawih 20 rakaat, sub. Baik terjun, orang tu terjun tambam, ya. Kita tengok, ya. Itu bukan dah disuruh macam tu. Sembahyang ni sakinah. Awak nak sakinah? Tenang. Bukan disuruh laju-laju. Boleh tegur tak? Kalau kita tengok YouTube tak dapatlah tegur. Kecuali kalau ada komen bawah tu, kita komen lah, ya. Sesuatu yang tak sepatutnya didatangkan dalam perkara-perkara yang wajib itu, hendaklah kita tegur. Jadi kalau kita nak tegur ni, kita nak ada ilmu tak? Mesti ada ilmu, ya. Seperti ia mendatangkan dengan tiada sempurna syaratnya, tak cukup syarat. Apa contoh tak cukup syarat? Naik ke surau ni tak ada air semayang, terus jadi imam. Itu lagi bahaya lah. Terus semayang, tapi air semayang tak ada. Pernah tak buat ni? Tak ada wuduk terus semayang dia. Pernah tak buat? Ada. Ada budak-budak dulu, ya. Bila mak dia jerit je, ayah dia marah dia, dah semayang belum? Dan tu dia semayang. Budak-budak remaja ni, tak ada air semayang apa, tak ada apa wuduk apa pun tak ada, dan tu dia semayang. Tu pakai nak kena sabat lah, ya. Nampak sangat apa dia, pendusta dia, ya. Tak cukup syarat, air semayang tak ada, pergi semayang. Tapi ada juga semayang yang dipertikaikan oleh ulama, tak pada air semayang pun tak apa. Semayang apa?
sembahyang jenazah. Ada dua pendapat lah sembahyang jenazah ni. Pendapat yang jumhur ulama kena ada sembahyang. Ada satu pendapat dalam kalangan ulama tu, dia kata sembahyang jenazah ni bukan sembahyang, dia hanya doa. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Sebab sembahyang ni maksud dia ialah ibtida'u bit takbir wa ta'khir bit taslim, dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Dimulakan dengan takbiratul ihram, lepas tu akhir dengan salam, ada dengan rukun-rukun dia. Tapi dia kata sembahyang jenazah ni tak ada. 4 kali takbir, doa, kemudian salam. Tu ada kill. Apa kill? Itu kill apa mana dia? Pendapat yang sedikit. Kalau boleh jangan pakai. Kalau sasak kalau sasak sampai-sampai orang dah sembahyang, kita belum ambil sembahyang lagi tu. Tapi jangan bermula dengan bersedia tak nak ambil air sembahyang, kecuali sesak. Itu kata sesak, ya. Tak ada air sembahyang ni, pup masuk sembahyang, ya. Tapi jangan selalu buat lah. Kalau buat selalu nanti bila ada orang mati betul tanda kita sembahyang. Ini jenis tak ambil sembahyang ni kata. Boleh ke orang mati tak nak? Orang mati kalau ikut tarikat, dia kata kita ni bila melakukan segala perintah Allah tu macam orang yang mati dimandikan lah. Ikut saja. Sami'na wa ata'na. Tapi masalah seperti kalau kita lihat orang sembahyang tak sempurna syarat dia, tak sempurna rukunnya, wajib, ya. Wajib kita tegur dan wajib dikerasi. Dan wajib jika kuasa mengeras akan suruhannya atau tegahnya. Apa makna mengeras? Bertindaklah. Dengan siapa kita boleh bertindak ni? Kalau dengan anak-anak kita boleh. Tapi kalau dengan bos kita, boleh tak? Cikgu dengan guru besar. Orang bawah dengan orang atas. Tak berani. Sebab kita tak ada kuasa. Tapi kalau dengan orang bawah kita, boleh kita mengeraskan dia. Anak murid kita ke, anak-anak kita ke, ya. Kita jadi bos, ada orang lain bawah kita, boleh kita kerasi, ya. Itu pun ada bos yang tak berapa berani. Pernah satu pengarah, dia kata dia jadi pengarah, ya. Saya suruh anak-anak buah saya tiap-tiap waktu dirikan solat. Dia suruh. Tapi kalau ada orang tak buat, tanggunglah sendiri, dia kata. Mana setakat itu je yang dia boleh lakukan. Sebab apa? Tiap masa nak waktu solat kan dia nak pergi tinjau, nak pergi tengok, tak payah, ya. Nak pergi tinjau, nak pergi hintai, tak ada. Solat ni adalah kewajipan diri sendiri, ya. Baik tuan-tuan dan puan, setakat itulah dulu pada pagi ni. Mudah-mudahan, ya. Ada soalan tak? Tak ada. Setakat itulah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin
في عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته